Bismillah. Assalamualaikum. Salam. Dah makan? Dah makan ke? Tengah makan. Ustaz dah makan? Dah. Dah makan tadi. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Sinilah. Aisyah saya tak boleh tekan ni. Aduh. Okey. Kenapa saya tak boleh tekan ni? Sekejap kejap. Kenapa tak boleh? Okey, saya nak buka ni. Buka kafi. Okey, kita baca kafi dulu sementara tunggu kawan-kawan awak ni. Tengah makan agaknya diorang ni. Buka kafi sekejap. Okey. Okey, sementara tu boleh baca kafi. Okey. Okey, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina Kemah. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Dah. Okey. Kita dah boleh mula ke? Boleh. Boleh
Semua, tapi sebelum tu macam biasa Ustaz nak tanya semua dah makan ke? Ada yang belum makan? Tengok sikit, ada ke yang belum makan? Belum kan. Aras belum? Okey, siapa yang belum Ustaz benarkan pergi ambil makanan. Siapa yang belum pergi ambil makanan anak murid Ustaz? Okey, kita nak mulakan kelas kita pagi ni dengan bertenaga. Makanlah apa pun, minum air ke apa ke. Ustaz, saya tak ada selera. Amboi, breakfast pun tak ada selera Selalu lunch ke apa tak apalah tak ada selera. Ni breakfast tak ada selera Lain macam awak ni. Okey. Ya. Sekejap. Boleh Main Sarah. Boleh. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Kita mulakan kelas. Okey. Kita mulakan kelas kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita rezeki, berikan kepada kita nikmat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan semua dosa-dosa kita insya-Allah. Okey. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, kita baca doa sama-sama. Bismillah. Angkat tangan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim. Iftah qulubana ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu serta kebijaksanaan-Mu serta hikmah daripada-Mu agar dapat kami menjadi anak-anak yang baik, agar dapat kami menjadi guru-guru yang baik, agar dapat kami menjadi khalifah-Mu di dunia ini. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya ada dalam kalangan kami ditimpa dengan kesakitan, Engkau sembuhkanlah ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami ditimpa dengan kesusahan dan kesempitan, maka Engkau permudahkanlah ya Allah. Sesungguhnya kepada Engkau kami berserah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Amin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, pertamanya adalah murid Ustaz, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas sebab Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita rezeki, berikan kepada nikmat. Anak-anak murid Ustaz, Ustaz akan sentiasa mengingatkan awak, Ustaz akan sentiasa remind awak tentang syukur. Anak-anak murid Ustaz, syaitan sedaya upaya akan menghilangkan sifat syukur kita. Ingat, anak-anak murid Ustaz, dengar sini baik-baik. Okey. Pagi-pagi Jumaat ni, tak boleh besar. Okey. Anak-anak murid Ustaz, bila seseorang manusia hilang sifat syukur dia. Okay, dengar baik-baik. Bila seseorang manusia hilang sifat syukur dia, itu adalah permulaan kepada untuk dia melawan qada dan qadar. Bila dia tak ada perasaan syukur, dia mula menyalahkan takdir. Kenapa orang lain dapat, saya tak dapat? Dia mula menyalahkan qada dan qadar dia. Sebab itu anak-anak murid Ustaz, Ustaz sentiasa ingatkan awak kepada syukur supaya kita sentiasa menerima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Sama ada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala itu bagi itu baik ataupun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi itu buruk.
Ada dua keadaan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi itu baik, maka baiklah jadinya. Jikalau apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi itu buruk, sesungguhnya itulah yang terbaik untuk kita. Okey. So atas apa sahaja yang terjadi, kita kena bersyukur anak-anak murid Ustaz. Sama ada kita dapat banyak pun kita bersyukur, dapat sikit pun kita bersyukur. So kalaulah Ustaz tanya awak, macam mana cara kita nak bersyukur? Anak-anak murid Ustaz, ada banyak tanda untuk kita bersyukur. Yang pertamanya adalah kita mentaati apa yang Allah suruh. Pertama adalah kita taat apa yang Allah suruh. Kita buat apa yang Allah suruh. Itu adalah salah satu contoh kita ni bersyukur. Yang kedua, kita ikut apa yang Rasulullah ajar. Kita ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Kita ikut apa yang Nabi ajar, kita ikut. Yang ketiga, selepas kita taat kepada apa yang Allah suruh, kita ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Dan yang ketiga, apa dia? Kita sentiasa melakukan amal soleh. Jadilah orang yang baik. Sebab itu anak-anak murid Ustaz, kalaulah awak perasan, setiap kali kelas Ustaz akan doakan apa? Ustaz akan doa, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami adalah anak-anak yang baik. Ustaz tambah lagi, jadikanlah kami guru-guru yang baik. Ustaz tambah lagi supaya dapat menjadi khalifah di dunia ini. Okey? So, untuk menjadi hamba yang bersyukur, banyakkan buat kebaikan dan sentiasa mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar. Okey. Ingat dalam murid Ustaz, sentiasa tengok dekat luar. Jangan tengok orang yang lebih daripada kita. Tengok orang yang kurang daripada kita. Apa maksud kita tengok orang yang kurang daripada kita? Kita tengok dalam banyak-banyak kawan-kawan kita, dalam banyak-banyak keadaan dekat luar sana, yang mana yang kurang bernasib baik. Tadi dalam perjalanan Ustaz datang, kejap Mana saya nak share? Okey. Dalam perjalanan Ustaz datang, Ustaz tadi terserempak dengan orang yang saya nak tunjuk awak. Naik basikal, kutip sampah. Tak tahulah apa gambar yang keluar dekat sini. Okey. Anak-anak murid Ustaz, kalaulah ada gambar tu Ustaz nak kongsi kat awak. Tak adalah. Ustaz pun tak tahu. Lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam ni. So anak-anak murid Ustaz, dalam perjalanan Ustaz tadi, Ustaz rasa dalam perjalanan ke sekolah, Ustaz ada nampak satu, bukan. Selepas, lebih macam tu lah, lepas solat subuh macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah, pagi ni, Ustaz nampak ada satu orang, ni naik motosikal ni kira bagus. Ustaz nampak ada satu orang, mungkin orang Bangladesh ke, orang Pakistan ke, Ustaz tak pasti. Dia naik basikal dan dia bawa sampah dekat sebelah dia. Which is I think that itu adalah punca rezeki dia. Dia kutip sampah, dia buang, dia kutip apa yang kita buang untuk dapat rezeki. Kemudian Ustaz nampak juga baru ni abang Foodpanda. Mana Foodpanda? Awak bayangkan depan Banjaria, dia jalan kaki je anak-anak murid Ustaz. Selalunya kalau Foodpanda ni dia naik basikal ke kan? Kan? Apa? Lalu kan ada Foodpanda naik motor macam tu. Ya, naik motor. Contoh macam kalau Ustaz pun, Ustaz naik motor. Ustaz bawa motor. Kemudian ada juga yang nak basikal. Tapi ini Ustaz nampak betul-betul dia jalan kaki. Dia literally dia jalan kaki. Sebab dalam Foodpanda ni dia ada dua. Sama ada yang motor ataupun walker. Walker tu yang basikal tu. Tapi ini betul-betul jalan kaki. So anak-anak murid Ustaz, bila kita tengok macam tu, Ustaz tak dapat nak bawa dia orang jumpa dengan awak. Ustaz hanya boleh tunjuk gambar-gambar supaya awak kena rasa betapa beruntungnya awak anak-anak murid Ustaz. Berapa beruntungnya awak tak payah kutip pun. Awak tak payah kutip makanan, tak payah kutip sampah pun. Mak ayah awak je yang pergi kerja. Awak just duduk, belajar ataupun makan rumah, main itu saja. Mak ayah awak tak suruh pergi kerja pun. So bersyukur anak-anak murid Ustaz atas sebab Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki kepada kita. Ustaz, kalau Ustaz boleh tunjuklah sesiapa yang Ustaz jumpa ni, baru awak tahu betapa beruntungnya diri awak. Okey, dah habis.
Okey, anak-anak murid Ustaz, kita akan teruskan pelajaran kita. Kita akan teruskan pelajaran. Akhlak kan. Ya. Kenapa Isyirah? Isyirah, kenapa Isyirah? Tak hanya je. Ya. Oh, tak dengar. Ya. Anak-anak murid Ustaz, kita akan mulakan kelas kita dengan akhlak. Okey? Kita mulakan kelas kita hari ini dengan akhlak. Boleh seseorang terangkan kepada Ustaz, semalam kita belajar tajuk apa? Semalam kita belajar tajuk. Okey, good. Semalam kita belajar tajuk tajuk unjuk. Isyirah, apa maksud unjuk? Kita ingat kita lebih hebat daripada orang lain. Bagus. Kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Bagus. Siapa boleh bagi contoh ciri-ciri orang yang ujuk? Susah menerima nasihat. Good. Dia rasa dia je betul. Dia tak boleh orang tegur dia. Kalau orang tegur dia, dia akan tarik muka. Kalau orang tegur dia, dia akan marah-marah. Itu adalah salah satu contoh orang yang ada sifat ujuk. Okey, lagi? Dia merendahkan orang. Good. Dia merendah-rendahkan orang lain. Dia merendah-rendahkan orang lain. Maksudnya dia rasa dia je yang boleh buat. Orang lain buat semua tak kena. Orang lain buat semua salah. Faham? Dia merendah-rendahkan. Dia rasa diri dia saja pandai. Orang lain tak pandai. Dia rasa dia je yang dapat markah lebih. Orang lain semua dapat markah rendah. Okey, faham? Okey, yang seterusnya adalah dia sombong. Okey, itu adalah ujuk. Okey, terima kasih Amar. Terima kasih. Okey, seterusnya anak-anak murid Ustaz. Okey, kita dah belajar berkaitan dengan ujuk, berkaitan dengan seterusnya. Okey, tajuk terakhir yang kita akan belajar pada hari ini. Ustaz rasa tak selesa sebenarnya Ustaz tak buka kamera ni. Tapi itulah cara Ustaz nak mengajar awak. Tapi Ustaz buka je lah. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Hari ini kita akan teruskan masuk dengan tajuk yang mana Ustaz rasa benda ni adalah benda yang paling penting sekali. Iaitu tajuk kita pada hari ini ialah riya. Anak-anak murid Ustaz, tajuk kita pada hari ini adalah riya. Riba. Bukan riba riba yang keuangan yang tu. jual beli tu. Ya, ini adalah riya. Anak-anak murid Ustaz rasa banyak kalilah Ustaz tegur ataupun Ustaz ingatkan awak berkaitan dengan riya. Dan untuk pengetahuan awak, sebelum saja sebelum Ustaz tak tahu kenapa bila Ustaz masuk kelas awak je Ustaz rasa macam Ustaz cakap seorang-seorang. Ustaz pun tak tahu kenapa. Ustaz mana ada Ustaz? Tak apa. Ustaz lah. Okey, tak apa, teruskan. Ustaz. Sebab tu Ustaz rasa bila Ustaz masuk kelas awak tak tahu Ustaz kenapa. Ustaz entahlah. Ustaz teruskanlah. Ustaz teruskan tanggungjawab Ustaz. Okey. Seterusnya adalah tajuk riya. Okey, untuk pengetahuan awak, Nabi Muhammad SAW ada bagi tahu riya ni adalah syirik kecil. Ustaz pernah terangkan kepada awak, ini adalah syirik kecil ataupun dinamakan sebagai syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Okey, syirik kecil ataupun dinamakan sebagai syirik yang tersembunyi. Okey, anak-anak murid Ustaz, semalam bila kita belajar ujuk, itu adalah penyakit hati. Kita dah bahagikan anak-anak murid Ustaz, penyakit badan dan juga penyakit hati. Anak-anak murid Ustaz, penyakit badan kita boleh nampak dia punya sakit dia tu. Kalau sesama kita nampak kata dia sesama. Kalau batuk kita nampak kata dia batuk. Kalaulah kanser kita nampak kata dia menahan kesakitan. Tetapi anak-anak murid Ustaz, bila masuk kepada penyakit hati, kita tak nampak pun. Kadang-kadang kita tak perasan pun simptom-simptom dia. Yang contoh macam yang semalam kita belajar ujuk. Kadang-kadang kita tak perasan pun kita merendah-rendahkan orang lain. Kadang-kadang kita tak perasan pun yang sebenarnya kita ni susah untuk menerima nasihat. Kadang-kadang kita tak perasan pun. Sebab itu anak-anak murid Ustaz, dia
Contoh macam riak. Riak ni adalah syirik yang tersembunyi. Bila masuk tersembunyi ni, yang Ustaz cerita kita tak tu. nampak. Kadang-kadang kita bukan kita nampak, kita memang tak perasan pun yang sebenarnya kita teriak. Bukan teriak menangis Maksudnya kita tak sengaja lah Ustaz. Saya tak sengaja riak. Contoh. Okey. So anak-anak murid Ustaz, hari ini kita akan teruskan dengan riak. Okey. Okey. Okey, pengertian riak. Ustaz ada yang teriak. Teriak ada, dia tak sengaja riak. Maksudnya dia bukan sengaja untuk riak. Dia hati dia tiba-tiba ada je. Benda tu ada je. Okey. Tapi dos syirik kecil juga ke kalau dia teriak? Kalau dia teriak, syirik kecil juga ke? Ya, teriak tak. Okey. Dia kalau teriak, dia tak sengaja, tak ada masalah. Okey. Okey. So anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Pengertian riak. Okey, pengertian riak. Saya bacalah. Okey. Riak adalah melakukan sesuatu amalan dengan tujuan menunjuk-nunjuk. Okey. Anak-anak murid Ustaz, melakukan sesuatu tujuan sesuatu amalan. Sesuatu amalan dengan tujuan menunjuk. Clear? Anak-anak murid Ustaz, this is very clear. Okey. Maksudnya adalah awak buat sesuatu amalan tu semata-mata awak nak tunjuk ke orang. Semata-mata awak nak orang nampak kata awak ni adalah orang yang sangat baik. Itu key-nya adalah riak macam tu. Key-nya macam tu. Okey, kejap lagi Ustaz rasa Ustaz pernah ceritakan kepada awak tentang azab orang riak dekat hari akhirat. Kejap lagi Ustaz akan remindkan balik semula. Okey. Silakan Maisarah. Okay, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kenapa ni? Kenapa? Awak angkat tangan kenapa? Kena baca dalil. Okey, teruskan. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Okey. Okey, terus. Okey. Anak-anak murid Ustaz, wahai orang-orang yang beriman. Okey, wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah. Okey, ini Allah Subhanahu Wa Taala dah pesan. Okey, ini benda yang Ustaz rasa Ustaz perlu tekankan kepada awak. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala pesan kata apa? Jangan rosakkan pahala amal. Maksudnya pahala yang baik kita lah. Jangan rosakkan pahala kita dengan perkataan yang mengungkit. Anak-anak murid Ustaz, perkataan mengungkit. Dalam Islam, mengungkit adalah benda yang sangat tidak elok. Sebagai contoh, bila... What does that mean? Macam maksud dia? Okay, sebagai contoh, insyirah bagi sedekah ataupun insyirah tolong Kaisha. Katakan insyirah tolong Kaisha. Kemudian bila Kaisha buat something yang awak rasa tak suka, tiba-tiba insyirah ungkit, alah, dulu aku yang tolong kau. Lebih kurang macam tu. Kau lupa dulu aku yang... nampak? Benda-benda mengungkit ni adalah benda yang tak baik. Dan selalunya orang mengungkit ni untuk tunjukkan, aku dah tolong kau lah dulu. Kau lupa lah, nampak? Kita mengungkit. Kau ni tak kenal jasa, akulah yang bagi itu, akulah yang bagi ni. Nampak anak-anak murid? Ya? Kalau macam dia buat macam tu tapi untuk sedarkan orang tu macam mana? Boleh ke? Maksudnya dia macam contoh kan dia dah macam tolong orang tu masa orang tu susah, nanti masa orang tu dah macam kaya macam tu dia tak nak tolong lelaki ni pula. So lelaki ni macam nak buat dia sedar tapi maksudnya dengan tujuan yang baik lah, niat baik. Dia ikut keadaan lah. Dia ikut keadaan. Kalau dengan tujuan yang baik dan bukan untuk menyakitkan hati, itu tak ada masalah. Tapi kalau awak mengungkit-ungkit atas tujuan untuk menyakitkan hati, itu akan merosakkan amalan awak. Okey. Seterusnya,
dan kelakuan yang menyakiti seperti rosaknya pahala amalan sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia, riak, dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Okey, anak-anak murid Ustaz, dalam ayat Al-Quran ini, okey. Okey. Ingat, dalam ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita dua benda. Yang pertama, Allah pesan kepada kita jangan ungkit-ungkit. Jangan nak mengungkit kebaikan awak. Biar awak buat tu, biar awak dengan Allah saja. Jangan nak ungkit-ungkit. Sama ada untuk riak ke, untuk menyakitkan hati orang, jangan ungkit-ungkit. Dan yang kedua adalah jangan riak. Okey, Yang kedua adalah jangan riak. Okey. Ada dua perkara dekat sini anak-anak murid Ustaz. Ustaz kira ini adalah mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Mesej yang sangat jelas, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan ataupun tidak memberi kita untuk kita bersifat dengan sifat yang riak, ataupun tidak membenarkan kita untuk ada sifat ungkit-mengungkit. Okey, seterusnya adalah ciri-ciri riak. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang kita nak tengok sama ada kita ni ada riak ke tidak. Bukan kita, Ustaz menggunakan perkataan kita. Ustaz tak guna perkataan awak dan Ustaz tidak menggunakan perkataan Ustaz. Ustaz menggunakan perkataan kita. Kenapa? Setiap daripada manusia tidak terlepas daripada sifat riak. Untuk hilang sifat riak ni, kita perlu jaga hati kita betul-betul lah anak-anak murid Ustaz. Kita perlu jaga hati kita betul-betul. Kita susah kan sebab dia benda tersembunyi. So kita kadang-kadang kita tak nampak. Okey, pertamanya adalah macam mana kita nak tahu kata kita ni ada riak ataupun tidak? Yang pertamanya adalah suka menyebut kejayaan diri. Suka menyebut kejayaan diri. Okey, itu yang pertama. Kita ni suka nak sebut kita punya kelebihan kita. Kita ni suka nak sebut kita punya apa yang achievement yang kita dapat dalam kehidupan kita. Dekat depan orang lah. Kita cerita. Semalam, contoh paling mudah lah. Dekat sekolah Ustaz selalu nampak. Paling mudah lah. Kadang-kadang awak selalu datang dan awak menunjuk-nunjuk awak punya mainan. Ataupun awak punya bag ke, ataupun awak punya staff lah, awak punya barang awak tu, ini saya beli mahal ni Ustaz. Sebagai contoh, ada satu orang pelajar, Ustaz tak boleh sebut nama dia lah. Dia datang kepada Ustaz, dia tunjuk 1 jam kepada Ustaz. Ustaz, saya beli jam ni mahal. Dan dia punya nak menunjuk dia, ini dekat sekolah kita. Dia punya nak menunjuk dia datang sekolah dengan price tag, dia tak buka lagi dengan jam dia. Ustaz kata, ini betul-betul belagak ni Ustaz kata ni. Tapi Allahu'alam lah. Kalau awak tahu, tak apalah. Jam dia tu memang mahal. Dia jam G-Shock. Mungkin awak semua tak main dari jam G-Shock ni. Maksudnya awak tak pernah tahu jam G-Shock ni macam mana. G-Shock ni dia ada banyak. Dia ada banyak jenis lah. Salah satunya dia ada jenis Joker. Ini dia. Joker. Ini jam dia. Nampak macam Ustaz jam RM10 je. No. Ustaz tengok dia bawa jam ini. Dia bawa jam kat sekolah jam ni rasanya. Betul lah jam ni. So bila dia tekan lampu tu, ada muka Joker dekat lampu tu. Muka yang badut tu kan. Kalau awak tengok cerita Batman kan ada Joker tu kan. Dia keluar lampu muka Joker tu. Saya tahu ini mahal ni. Dan harga jam dia 200 berapa ratus 2 ke 300 jam sahaja. Ustaz kata ini betul-betul mahal ni Ustaz kata ni. Berapa jam dia ni? Dia tak tulis So, itu adalah salah satu contoh yang dia suka menunjuk-nunjuk. Dia suka menunjuk-nunjuk kekayaan dia. Okey, suka menyebut kejayaan diri. Okey, good. Suka menyebut kejayaan diri. Okey. Yang seterusnya, yang kedua, iaitu mengungkit-ungkit sedekah dan pemberiannya kepada orang lain. Ini dia anak-anak murid Ustaz. Mengungkit sedekah dan pemberiannya kepada orang lain. Ini Ustaz dah terangkan kepada awak berkaitan dengan mengungkit-ungkit. Anak-anak murid Ustaz, once awak dah bagi sedekah kepada kawan awak,
Once awak bagi sedekah kepada orang lain, jangan ungkit. Kalau ungkit, itu adalah salah satu ciri-ciri riak. Ciri-ciri awak nak menunjuk kepada orang yang sebenarnya awak ni bagus. Okey. Dan yang seterusnya adalah menunjuk amalan yang dilakukan. Menunjuk amalan yang dilakukan. Okay, ini kita dah ulang banyak kali dah ni. Ini kita dah ulang banyak kali dah ni. Tunjuk-tunjuk. Okay, dan last but not least, suka menyebut kekayaan diri dan keturunannya. Ini pun satu hal juga ni. Suka menyebut kekayaan diri dan keturunannya. Alhamdulillah, ini Ustaz tak pernah nampak lagi dekat sekolah kita. Orang yang menunjuk-nunjuk kekayaan, Ustaz tak pernah nampak lagi lah. Walaupun mungkin ada, tapi setakat darjah 5 dengan darjah 6 ni Ustaz tak nampak lagi lah. Orang yang suka menunjuk-nunjuk kekayaan dia. Okey. So itu adalah ciri-ciri riak anak-anak murid Ustaz. Ciri-ciri ataupun macam mana kita boleh katakan sebagai macam mana kita nak tahu sama ada kita ni riak ataupun tidak. Okey, tengok 4 benda ni. Ustaz, saya rasa saya ada benda lah. Saya rasa macam saya ada penunjuk lah amalan saya ni. Kalau awak rasa awak menunjuk-nunjuk, awak tinggalkan. Sekejap lagi Ustaz cerita apa azab orang riak dekat mahsyar nanti. Ustaz. Okey. Ustaz. Ya, silakan. Tadi Nur Sofia ada angkat tangan. Apa? Tadi Nur Sofia ada angkat tangan masa Ustaz tengah bercakap. Saya tak tahu dia nak tanya atau... Okey. Tak apa. Okey, kita pergi dulu Kita pergi dulu. Nanti kalau ada masa Ustaz ni. Okey, terima kasih Kak Aisyah. Okey, seterusnya adalah akibat riak. Okey, anak-anak murid Ustaz, ini Ustaz rasa kita dah boleh fikir secara logik, kita dah boleh berfikir secara akal yang sihat. Awak pun dah tahu perbezaan baik dan buruk. Bahasa mudahnya, kalaulah kita buat riak ataupun kalaulah kita bersifat dengan sifat yang tak baik, kita bersifat dengan sifat yang buruk, mestilah kita akan mendapat dosa. Dia akan mendapat dosa. Clear? Pertama, dia akan dapat dosa. Yang kedua, mestilah kita dibenci oleh masyarakat. Okey, yang kedua, mestilah kita dibenci oleh masyarakat. Okey. Dan yang ketiga, mestilah dibenci oleh Allah. Benda yang sama. Ini awak boleh fikir. Okey, kejap lagi Ustaz cerita. Okey, dibenci oleh Allah dan Rasul. Dan yang seterusnya adalah terhalang daripada mendapat hidayah. Good. Terhalang daripada mendapat hidayah. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Ustaz tanya awak, apa maksud hidayah? Okey, hidayah ni adalah petunjuk anak-anak murid Ustaz. Hidayah ni adalah petunjuk. Hidayah ni adalah petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk ke arah kebaikan. Petunjuk ke arah kebaikan. Bila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kepada kita sesiapa pun untuk bawa kita ke arah kebaikan, itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala cuba memberikan hidayah kepada kita. Cuba memberikan hidayah kepada kita. Contoh, Ustaz Fikri selalu terangkan kepada awak, kalau salah terus minta maaf. Kalau salah terus minta maaf. Itu pun adalah salah satu tanda-tanda hidayah ataupun tanda-tanda Ustaz Fikri nak mengajarkan dan nak bawa awak kepada ke arah kebaikan. Macam mana cara-cara nak menjadi orang yang baik. Dan bukan Ustaz sahaja yang menerangkan benda itu anak-anak murid Ustaz. Ustaz rasa banyak lagi guru-guru yang lain sentiasa mengingatkan awak. Kalau mendapat sesuatu, ucapkan terima kasih. Dan kalaulah kita membuat salah, ucapkan minta maaf. Dan setiap perkara itu ada akhlak dia. Setiap perkara itu ada adab dia. Itu adalah salah satu contoh macam mana kita nak menjadi baik. Okey dah. Habis. Kalau duk riak, maksudnya riak ni dah lah. Riak ujuk, tak nak dengar apa dengan orang, rasa diri dia betul. Teruskan dengan keadaan yang itu.
Okey, seterusnya anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cara menjauhi riak. Okey, ini Ustaz rasa cara menjauhi riak macam biasa, macam yang Ustaz pernah terangkan daripada awal tadi. Macam mana kita nak jauhkan diri kita daripada riak? Yang pertama, amalan kita semata-mata. Ini Ustaz guna ayat Ustaz semata-mata kerana Allah. Bukan kerana orang lain, bukan kerana nak menunjuk, bukan kerana nak bagi tahu dekat orang kata kita ni hebat. Bukan anak-anak murid Ustaz. Ingat, okay, ini Ustaz ceritakan kepada awak. Anak-anak murid Ustaz, pada hari akhirat nanti, Ustaz rasa Ustaz pernah cerita dan Ustaz akan ulang dan Ustaz takkan jemu untuk ulang benda ni. Pada hari akhirat nanti, Allah Subhanahu Wa Taala tak nak tengok muka orang yang riak ni. Ustaz ulang sekali lagi. Pada awak kena bayangkan, pada hari akhirat nanti, tak ada siapa dah waktu tu yang boleh tolong kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Even Nabi Muhammad pun kena minta pertolongan daripada Allah. Maksudnya syafaat Nabi pun, Nabi kena minta izin daripada Allah. Kalaulah Allah tak izin, Nabi tak boleh bagi. Lebih kurang itu key dia. Betul. Kita boleh minta, ya, wahai Rasulullah tolonglah kami. Rasulullah tak boleh tolong melainkan dengan izin Allah. Okay, clear So anak-anak murid Ustaz, pada hari akhirat nanti, tak adalah yang boleh tolong kita melainkan Allah. Awak bayangkan anak-anak murid Ustaz, orang yang riak ni, Allah Subhanahu Wa Taala bukan setakat tak tolong, tak nak tengok pun muka dia orang. Ustaz ulang sekali lagi. Orang yang riak ni anak-anak murid Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala tak nak tengok pun muka dia orang. Awak bayangkan kalau mak dengan ayah kita marah kita, bukan setakat marah biasa. Marah tambah dengan tak nak tengok, tambah dengan merajuk, tambah dengan halau kita. Itu kalau mak ayah kita. Confirm kita akan rasa sedih anak-anak murid Ustaz. Mak ayah halau kita sendiri. Okay. Tetapi anak-anak murid Ustaz, pada keadaan hari akhirat, itulah yang berlaku kepada orang-orang yang riak. Allah Subhanahu Wa Taala tak nak tengok. Bukan tak nak tengok. Allah Ta'ala halau. Bukan setakat halau. Allah Ta'ala tak nak cakap pun dengan dia orang. Allah kata apa? Pada hari ini, engkau pergilah cari dengan siapa yang kau menunjuk-nunjuk tu. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Pada hari akhirat, orang-orang yang riak ni, Allah akan kata apa? Pergilah cari orang yang kau nak menunjuk-nunjuk tu. Pergi minta tolong dengan dia orang sekarang. Awak nak cari macam mana? Dekat padang mahsyar yang sangat besar, dengan berbilion dan berjuta bilion, mungkin dah trilion, mungkin dah apa lian, zillion lah, tak tahulah apa yang jadi. Terlalu ramai pada waktu tu. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Pergi cari orang yang kita nak menunjuk-nunjuk. Katakan, Ustaz Fikri mengajar semata-mata nak menunjuk dekat anak-anak murid Ustaz. So pada hari akhirat, Allah kata dekat Ustaz, pergi cari balik anak-anak murid tu, pergi minta tolong diorang. Ingat, kalaulah Ustaz ni ajar, dengar baik-baik anak-anak murid Ustaz. Ustaz nak terangkan kepada awak. Kalaulah Ustaz ajar semata-mata nak dapat pujian daripada awak, semata-mata nak tengok awak semua senyum kepada Ustaz, semata-mata nak tengok awak semua ni, macam happy je. Apa so Ustaz Fikri akan cakap benda yang sentiasa menyenangkan awak. Tegur apa pun tidak. Salah awak Ustaz biar je sebab Ustaz takut awak terasa hati supaya awak akan sayang kepada Ustaz. Itu contoh riak anak-anak murid Ustaz. Bila Ustaz ajar awak, salah awak pun Ustaz tak tegur, apa yang awak buat ikutlah, asalkan awak puji Ustaz, baiknya Ustaz Fikri. Itu bermaksud Ustaz riak. Tetapi Ustaz tidak memilih macam tu. Tidak anak-anak murid Ustaz. Salah awak Ustaz tegur, salah Ustaz awak tegur. Key-nya macam tu. Sebab kita buat semua ni adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, macam mana Ustaz kalau darjah 5 ada tanya Ustaz. Ustaz macam mana kalau saya tegur dia, nanti dia terasa hati. Nama pun tegur, mestilah terasa hati. Sebab orang tegur kesalahan kita. Tapi tinggal saja kita nak terima ataupun tidak. Ingat, tinggal saja kita nak terima ataupun tidak. Anak-anak murid Ustaz, kita belajar. Orang yang susah untuk menerima teguran adalah orang yang ujub. Dan boleh jadi dia adalah orang yang riak, anak-anak murid Ustaz. Dia rasa diri dia saja betul. Kalaulah Ustaz ada perasaan macam tu, maksudnya Ustaz ada perasaan ujub. Dan kalaulah sesiapa saja ada perasaan macam tu, itu maksudnya dia macam tu Ustaz ajar kita ke tidak? Apa? Tak, kalau Ustaz ada macam tu, Ustaz ajar ke kita tidak? Ya,
Ustaz, tugas Ustaz, tanggungjawab Ustaz memang Ustaz kena ajar. Ustaz akan ajar, cuma dalam hati Ustaz. Bila Ustaz ajar ni, sama ada Ustaz nak riak ke Ustaz nak ujub. Ataupun Ustaz kena ikhlas. Lebih kurang macam tu. Ustaz ajar awak kan, katakan Ustaz buat itu, buat ini. Semata-mata Ustaz nak tunjuk kepada awak. Ustaz buka itu, buka ini. Sampai semata-mata Ustaz nak tunjuk dan Ustaz nak bagi tahu. Ustaz nak bagi tahu supaya Ustaz nak awak puji. Kalau Ustaz Fikri best lah, dia ada buat ada video, ada tayang itu, ada tayang ini, ada buat itu, buat ini. Kalaulah Ustaz buat itu semata-mata nak dapat pujian daripada awak, ternyata itu adalah riak anak-anak murid Ustaz. Kalaulah awak katakan, awak tanya soalan banyak-banyak dalam kelas, contoh. Tapi awak tanya tu bukan untuk awak faham. Tapi awak tanya semata-mata nak tunjuk dekat orang lain, awaklah yang paling pandai sekali. Itu pun dinamakan riak. Sebab tu Ustaz kata riak ni adalah benda yang sangat halus. Yang kadang-kadang kita tak perasan anak-anak murid Ustaz. Sebab tu kalau awak perasan dalam kelas Ustaz akan sentiasa tengah cakap, betul Ustaz akan selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz akan sama ada Ustaz terlupa ke, Ustaz akan Allahumma salli ala Muhammad. Supaya kita sentiasa refresh. Okey. Seterusnya ingat, first kali. Cara tak nak riak, key je mudah. Tinggal buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Anak-anak murid Ustaz. Okey. Seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang seterusnya, merahsiakan amal soleh yang dilakukan. Ini dia. Merahsiakan amal soleh yang dilakukan. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, ini adalah salah satu contoh yang mana Ustaz rasa kita sama-sama boleh buat. Once bila kita buat amal soleh, once bila kita buat sesuatu perkara yang baik, sebolehnya rahsiakan. Sebolehnya kita rahsiakan. Contoh rahsia ni tidak menunjuk-nunjuk lah maksudnya. Tapi Ustaz, kalau saya tunjuk untuk memberikan contoh sebagainya, macam Ustaz Abi Liu. Ustaz Abi Liu dia bagi sedekah terang-terang adakah untuk tunjuk dia baik? Tak. Dia nak tunjuk kata Islam mengamalkan kebaikan. Itu baik, itu boleh anak murid Ustaz. Awak tunjuk kebaikan awak semata-mata awak nak inspire orang lain untuk buat kebaikan yang sama. Itu tak ada masalah. Tapi kalau awak buat amal kebaikan tunjuk-tunjuk semata-mata nak bagi tahu yang awak baik, itu riak. Kalau awak rasa macam tu, rahsiakan amal soleh awak. Kalau orang tanya awak, awak solat sunat tahajud bangun tak? Sebenarnya diam je. Adalah buat sikit-sikit. Tak payah. Saya setiap malam saya buat tahajud ni. Saya rasa setiap bulan tak pernah tinggal lagi ni. Contoh. Kalau awak ada niat nak menunjuk, tak payah. Okay. Ustaz. Ya, silakan. Kalau bagi tahu amal soleh untuk dapat reward, riak ke? Contohnya reward. Reward macam maksudnya kita buat amalan soleh, maksud Sofia kita buat amalan soleh untuk dapat hadiah ke? Macam ya. Key-nya macam tu. Okey, dia benda ni payah nak terang kat awak sebenarnya. Okey, macam ni. Di peringkat permulaan contohlah Ustaz faham maksud awak. Sebagai contoh kan, katakan kalau kita solat dalam Ustaz. Mula-mula kita solat macam mana kita nak ikhlas? Mestilah kita solat semata-mata kita tak nak bagi mak kita marah kan? Itu sebenarnya tak cukup ikhlas lagi. Ustaz, saya solat sebenarnya saya tak nak bagi mak saya marah sebenarnya. Kan contoh paling mudahnya kalau waktu bulan puasa. Siapa yang puasa penuh, mak bagi RM30 katakan, mak bagi RM50. Pada asalnya itu tidak dinamakan ikhlas sebab awak puasa sebab awak nak duit. Itu kalau budak-budak bolehlah nak murid Ustaz. Kalau budak-budak Ustaz susahlah nak terang tajuk ini. Tapi bila kalaulah kita buat semata-mata nak dapat reward, itu tak cukup ikhlas lagi. Ustaz, saya buat ni, saya solat 5 waktu ni sebab mak saya janji. Kalau saya buat solat 5 waktu, mak saya akan bagi PS5, katakan. Itu tak cukup ikhlas lagi nak murid Ustaz. Tapi Ustaz, mak kita suruh buat tu sebenarnya nak train kan? Ya, itu adalah untuk train. Sebab anak-anak murid Ustaz, ikhlas tak akan datang macam tu saja. Ikhlas dia akan datang perlahan-lahan.
Dan sebelum nak datang ikhlas tu, mesti paksa diri untuk buat. Mesti paksa diri untuk buat. Mesti paksa diri. Baru lama-lama dia akan jadi ikhlas. Mula-mula, Ustaz, saya solat ni sebab nak duit lah, Ustaz. Buat je dulu. Lama-lama ikhlas tu akan datang. Kalau awak nak tunggu ikhlas baru buat, sampai ke sudah awak tak buat. Sebab nak dapat ikhlas ni susah. So contoh, Ustaz, saya buat sebab tu mak kita, dia akan train untuk kita puasa. Okey, siapa puasa penuh dapat baju raya. Kita cuba untuk buat, paksa. Mungkin waktu kecil kita tak tahu lagi ikhlas tu apa. Tapi bila kita meningkat dewasa, awak pun dah masuk sekolah menengah, awak pun dah akhir balik, awak tahu nilai ikhlas tu macam mana. Awak tahu nilai ikhlas. Dan ikhlas ni susah anak murid Ustaz. Ada ulama mengatakan ikhlas ni ibarat, dengar, ikhlas ni ibarat mencari semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Ibarat mencari semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap. Maksudnya apa? Susahlah nak murid Ustaz. Susah nak cari ikhlas. Ya, nak dapatkan ikhlas ni susah nak murid Ustaz. Susah. Sebab itu sebelum nak dapatkan ikhlas, kita kena paksa diri kita. Ustaz, saya buat ni sebab reward. Buat je dulu. Tapi janganlah sampai ketua buat untuk reward. Buat je dulu. Ustaz, saya tak puasa Isnin Khamis, tapi mak saya kata kalau saya belajar puasa Isnin Khamis, nanti mak saya nak bawa saya pergi Legoland. Buat je dulu, ikut je dulu. Lama-lama bila awak dah meningkat dewasa, ikhlas tu akan datang. Ikhlas tu akan datang dengan sendirinya. Awak akan slow belajar. Jangan paksa, Ustaz, saya rasa jangan rasa berat, buat je dulu. Tenang, dan lama-lama awak akan dapat keikhlasan. InsyaAllah. Okey. Yang ketiga, meningkatkan sifat bersyukur. Nampak? Baru je Ustaz bagi tahu tadi. Meningkatkan sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak murid Ustaz, nampak? Dia ada satu lagi sifat, tapi Ustaz rasa Ustaz tak sempat nak ajar sekarang. Qanaah, sifat qanaah. Sifat qanaah ni lebih kurang sifat bersyukur. Tapi nantilah. Okey, sifat bersyukur. Nampak? Cara nak jauh riak, syukur kepada Allah. Dah clear macam tu. Dan yang last sekali, mesti doa. Ya Allah, lindungilah. Berdoa untuk dapatkan ikhlas. Berdoa untuk dapatkan keikhlasan. Anak-anak murid Ustaz, dengar baik-baik. Kejap. Okay. Penyakit hati, ujub, riak, takabur, sum'ah, apa lagi? Sombong. Ini semua sum'ah ni kita tak belajar kan. Sum'ah ni dia lebih kurang macam riak juga, tapi dia panjanglah cerita. Nanti cerita. Okey. Kesemua ini lawan dia apa? Contoh tajam lawan dia tumpul, tebal lawan dia nipis, berani lawan dia takut. Tapi kesemua ni dia punya opposite term dia adalah ikhlas. Ujub lawan dia ikhlas. Riak lawan dia ikhlas. Takabur lawan dia ikhlas. Sum'ah lawan dia ikhlas. Sombong lawan dia ikhlas. Anak-anak murid Ustaz, ikhlas ni adalah key kepada kesemua-semua benda ni. Selagi mana kalaulah kita dapat ikhlas, maksudnya kita dah berjaya menghalang diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Sebab tu susah anak-anak murid Ustaz nak dapat ikhlas. Even Ustaz pun struggle. Bukan Ustaz, semua orang struggle untuk dapatkan ikhlas. Tapi once kita dah dapat ikhlas tu, kita akan rasa sangat tenang. Okay. Ustaz rasa Ustaz lag rasanya? Ustaz lag. Okay, sebab internet Ustaz problem. Okay, last but not least, fadilat. Okay, Ustaz harap fadilat. Anak-anak murid Ustaz, fadilat menjauhi riak. Ini Ustaz rasa kita dah boleh fikir dah anak-anak murid Ustaz. Fadilat menjauhi riak ni dapat pahala. Contoh ni. Tengok sini baik-baik. Fadilat menjauhi riak, dihormati masyarakat. Ustaz, saya cuba awak dengar perkataan Ustaz ni. Ustaz, saya tak nak riak Ustaz. Saya buat amalan saya ni, saya tak nak riak Ustaz. Saya solat kerana Allah. Oh, kenapa? Sebab bila saya solat kerana Allah, nanti orang lain semua akan sayang dekat saya. Soalan Ustaz, itu ikhlas ke tidak?
Tidak. Ikhlas. Itu tidak jadi ikhlas anak murid Ustaz. Awak buat sesuatu untuk dihormati masyarakat, itu pun tak cukup ikhlas. Hormat, Oh, sebab dia fadilat dia macam ni, jadi dia dah jadilah. ya. Awak buat sesuatu, Ustaz, saya buat sesuatu tu untuk mak ayah sayang saya. Memang fadilat menjauhi riak ni orang akan sayang awak. Orang akan sayang awak, tapi Allah tak sayang awak. Orang uish, baguslah dia solat. Ustaz, saya tak nak riak, Ustaz. Kalau saya riak nanti mak ayah saya tak sayang kat saya. Saya buat ni sebab saya nak mak ayah sayang saya. Tak boleh. Itu pun tak cukup lagi tu. Itu pun tak cukup lagi. Sebab nak sampai satu tahap nak buat sesuatu tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Key-nya macam tu. Kita kena buat Allah sayang kita dulu baru nanti. Ya, kita kena buat sampai kita kena buat bagi Allah sayang kita. Kalau yang filem semua-semua tu yang buat kita rasa interesting tu dia. Oh tak. Tak ada masalah. Itu bukan itu. Bukan. Ustaz, kalau ada orang tanya nombor 4, mana nombor 4 ni? Mana ni? Oh, Ustaz tak baca, Ustaz tak tengok chat. Oh, banyak soalan awak Okey. Key-nya macam ni. Okey. Bahasa mudahnya. Okey, kalau awak tanya Ustaz, tapi ni benda ni peringkat tertinggi lah. Tapi susah. Ustaz belajar ni pun tinggi, susah. Okey. Macam mana kita nak tahu kata kita ni riak? Yang pertama, macam mana kita nak tahu kata kita ni ikhlas? Yang pertama, kita buat sesuatu kerana Allah. Awak buat sesuatu kerana Allah. Awak tak minta apa pun. Awak nak minta Allah Subhanahu Wa Taala sayang awak je. Itu sahaja. Okey. Yang kedua, awak buat sesuatu kerana nak syurga Allah. Nak masuk syurga Allah. Itu pun dikira sebagai ikhlas juga. Dan yang ketiga adalah, tanda-tanda ikhlas adalah awak buat sesuatu kerana takut dengan siksaan api neraka Allah. Itu pun dikira sebagai ikhlas juga. Kalau awak buat semata-mata nak dapat duit, awak buat semata-mata nak buat itu, nak buat ini, nak itu, nak ini, Ustaz, saya buat ni semata-mata saya nak dapat kereta. Itu tak cukup ikhlas. Tapi Ustaz, kalau saya masuk peraduan nak dapat kereta, itu pertandingan lain. Ini maksudnya awak buat amal soleh. Ini adalah tanda-tanda ikhlas anak-anak murid Ustaz. So, Ustaz rasa tajuk terakhir ni sangat-sangat baik. Tajuk-tajuk terakhir akhlak ni adalah tajuk yang sangat baik anak-anak murid Ustaz. Dia sangat menguji hati kita semua. Ustaz pernah. Okay. Anak-anak murid Ustaz, last but not least, sebelum Ustaz habiskan kelas kita pada hari ini, Ustaz nak sama-sama kita menjaga hati kita. Kita sama-sama jaga hati kita. Hati kita mesti bersih anak-anak murid Ustaz. Hati mesti bersih. Okay. Hati mesti bersih. Hati mesti clean. Tak nak ada penyakit hati. Ingat, ubatnya apa? Ustaz pernah ajarkan semalam. Apa ubat penyakit hati? Istighfar anak-anak murid Ustaz. Istighfar. Banyakkan istighfar. Banyakkan selawat. Banyakkan istighfar. Banyakkan selawat. Kalau lah Ustaz, saya rasa hati saya tak bersih lagi lah. Istighfar. Istighfar, selawat. Ustaz, semalam Kaisyah Ustaz, saya banyak buat dosa Ustaz. Ingat, once kita buat dosa, dengar baik-baik. Once kita buat dosa, bermaksud hati kita akan semakin hitam. Perasan tak anak-anak murid Ustaz? Okey, sekejap ada orang minta email Ustaz. Sekejap. Okey. Anak-anak murid Ustaz, perasan tak? Waktu mula-mula, katakanlah waktu mula-mula awak nak buat perkara yang tak baik. Awak nak tengok perkara yang tak baik, awak akan rasa, betul ke tidak ni? Tapi bila awak lama-kelamaan awak tengok benda yang tak baik, awak buat benda yang tak baik, dia akan jadi biasa dan awak dah tak rasa bersalah dah. Itu maksudnya hati awak dah semakin hitam. Itu maksudnya hati kita dah semakin kotor. Sebab bila kita buat benda kotor pun kita tak rasa benda tu kotor. Bila kita nak buat itu, kita nak tengok benda yang tak baik, kita akan rasa macam tak sedap. Tapi bila lama-lama, alah Ustaz, saya dah buat biasa je Ustaz. Itu maksudnya hati kita dah tak bersih. So pesanan kepada diri Ustaz dan kepada awak semua, dengar baik-baik. Key-nya adalah menjaga hati. Jaga hati kita.
Jangan buat sesuatu kerana nak dapatkan pujian daripada awak. Jangan buat sesuatu untuk mendapatkan pujian daripada orang lain. Kita mesti buat sesuatu kerana Allah. Kalau awak rasa hati awak, Ustaz, saya rasa saya ada berdendam lah, hilangkan sifat dendam awak. Hilangkan sifat dendam awak. Anak-anak murid Ustaz tak pernah dendam kepada awak. Jangan risau, Ustaz tak pernah dendam kepada awak. Hilangkan perasaan sakit hati, hilangkan perasaan yang rasa nak mengumpat, rasa itu, hilangkan perasaan tu anak-anak murid Ustaz, dan bersihkan hati kita. Ingat, Allah akan tengok hati kita. Kalaulah hati kita baik, kita mesti baik. Kita tak akan kata, Ustaz, dia tu nampak dia jahat tapi hati baik. Tak, maksudnya awak yang nampak dia jahat, sebenarnya dia baik. Ustaz, dia tu nampak baik tapi hati dia jahat, maksudnya dia betul-betul jahat. Sebab key-nya adalah pada hati. So, Ustaz akhirkan tajuk akhlak kita pada hari ini dengan Ustaz nak menyuruh kepada kita semua banyakkan istighfar dan sentiasa buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah harapkan balasan apa-apa pun. Tapi Ustaz, kami kan budak-budak lagi, tak apalah kan. Kalau awak nak belajar sesuatu, kadang-kadang kena ada reward kan. Standard lah. Itu tak ada masalah. Tapi sebab Ustaz tak tahu anak-anak murid Ustaz. Ustaz dah tak jumpa awak dah. Ustaz dah tak jumpa awak dah nanti. Awak akan masuk ke sekolah menengah dan awak akan jumpa cikgu yang baru. Awak akan jumpa kawan-kawan yang baru. Dan Ustaz pun tak tahu sama ada awak akan dengar lagi benda ni ataupun tidak. Dan Ustaz sangat mengharapkan banyakkan dengar. Ataupun semalam kita belajar satu perkataan iaitu muhasabah. Banyakkan muhasabah. Banyakkan, ya Allah, aku ni banyak buat salah, ya Allah. Ampunkanlah dosaku, ya Allah. Banyakkan muhasabah. Ini Ustaz ada masa dengan awak lagi 2 bulan saja lagi. Dan Ustaz tak akan jemu dan Ustaz akan sentiasa ingatkan awak. Banyakkan istighfar, banyakkan menjaga hati dan sentiasa menjadi orang yang baik. Okay? I think that's all from me. Okay. Banyak pula chat Ustaz tak tengok. Ya. Ya, betul. Ustaz, kalau bertaubat sekarang masih sempat, masih lagi anak murid Ustaz. Ingat, Ustaz nak bagi tahu kepada awak, ada 2 masa yang Allah Subhanahu Wa Taala tak akan terima taubat kita. Yang pertama pada hari akhirat. Hari kiamat. Awak buka-buka mata tiba-tiba dah hari kiamat. Waktu tu Allah dah tak terima dah taubat awak. Soalan Ustaz, adakah hari ni hari kiamat? Tidak. Adakah esok hari kiamat? Tak tahu. So kalau sementara tunggu esok, sekarang taubat. Astaghfirullahaladzim, Allah apakah dosa Allah. Betul. Dan yang kedua adalah waktu nyawa kita dikerengkung. Tak tahulah di leher apa kan. Masa kita dah nak mati dan nak mati Ustaz, nyawa kita dah dekat sini dah. Tiba-tiba masa tu kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tak terima dah taubat kita anak-anak murid Ustaz. Allah dah tak terima dah taubat kita. Dengar baik-baik. Kita tahu semua cerita pasal Fir'aun. Kini Ustaz nak cerita kepada awak. Dengar baik-baik. Fir'aun selepas dia kejar Nabi Musa. Kemudian dia tenggelam dalam lautan. Kita tahu, semua tahu cerita tu. Dia tenggelam dalam lautan. Kemudian tengah-tengah dia tenggelam dalam lautan, dia pun kata kepada, Ya Allah, aku percaya dan aku beriman kepada Engkau, Ya Allah. Tapi kenapa Allah tak terima taubat dia? Padahal waktu tu dia tengah tenggelam. Kenapa Allah tak terima juga taubat Fir'aun? Sebab dia dah nak mati. Baru disedar. Betul. Sebab nyawa dia dekat sini dah anak-anak murid Ustaz. Dan Allah tak terima taubat dia. Soalan Ustaz, kita tahu tak kita mati bila? Tak tahu anak-anak murid Ustaz. Boleh jadi habis kelas ni Ustaz Fikri meninggal dunia. Alhamdulillah Ustaz meninggal pada hari Jumaat. Okey. Boleh jadi Ustaz keluar kejap lagi nak pergi naik motor. Tengah-tengah Ustaz bawa motor, lori langgar, berbom, Ustaz meninggal dunia. Kita tak tahu bila kita akan mati. So sebelum kita meninggal dunia, banyakkan beristighfar. Dan anak murid Ustaz nak bagi tahu kepada awak, nak ikhlas ni susah. Tapi dia tak mustahil. Banyakkan ingat, hati mesti ikhlas. Hati mesti ikhlas dan hati mesti baik. Kita mesti jadi orang yang baik. Jangan jadi orang yang jahat. Mesti jadi orang yang baik. Okey? Ustaz minta maaf Ustaz ambil masa awak selama 2 minit. Ustaz akhirkan kelas kita anak-anak murid Ustaz. Jangan risau. Ada banyak Ustaz terima permohonan maaf ni dekat chat ni anak-anak murid Ustaz. Ustaz tak pernah berdendam dengan awak. Ustaz maafkan. Kalaulah awak ada kesalahan kepada Ustaz dah maafkan semuanya. Jangan risau. Dan kalaulah Ustaz ada salah kepada awak, Ustaz pun memohon maaf.
kalaulah Ustaz ada kesalahan. Sebab kita tak tahu lagi bila kita akan jumpa. Kalau jumpa minggu depan, alhamdulillah syukur. Kalau tak jumpa, wallahu a'lam. Okey, tak ada. Okey, Ustaz maafkan semua dan Ustaz pun minta maaf kalau Ustaz ada buat salah kepada awak. Okey. Okey, anak-anak murid Ustaz, kita jumpa lagi pada minggu depan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita. Okey? Okey. Ustaz jangan pindah, mana ada sana pindah. Ustaz pindahlah. Okey. Okay, I think that's all from me. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi Okay, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Bye.